Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan berkongsi kepada para pendengar sekalian berkaitan satu hukum di dalam hukum tajwid, iaitu izhar syafawi. Izhar syafawi. Izhar syafawi artinya dari sudut bahasa kita boleh lihat ianya tergabung daripada dua perkataan, iaitu izhar yang membawa erti menjelaskan dan yang kedua syafawi yang membawa erti secara sebutan. Maka dapat difahami erti izhar syafawi dari sudut istilah atau dari sudut erti yang diguna pakai adalah menyebut dengan jelas bunyi huruf mim bertanda sukun atau mim bertanda mati apabila bertemu dengan semua huruf hijaiyah kecuali huruf ba dan mim. Bagaimana cara untuk kita mengenal cara bacaan izhar syafawi? Izhar syafawi perlu juga dibaca dengan terang dan jelas tanpa dengung. Untuk kita mengenali bilakah atau di manakah izhar syafawi itu akan berlaku. Bacaan izhar syafawi akan berlaku apabila kita berjumpa huruf mim. Huruf mim bertanda mati atau huruf mim bertanda sukun. Dan selepas huruf mim itu terdapat huruf-huruf hijaiyah yang kesemuanya berjumlah 26 huruf. Jadi, jikalau para pendengar berjumpa huruf mim bertanda sukun atau bertanda mati dan selepasnya terdapat huruf, mana-mana huruf atau salah satu daripada 26 huruf, maka izhar syafawi akan berlaku, iaitu perlu dibaca huruf mim bertanda sukun dengan jelas dan terang. Iaitu huruf-huruf yang 26 tadi adalah yang pertama huruf alif, huruf ta, huruf tha, huruf jim, huruf ha, huruf kha, huruf dal, huruf zal, huruf ra, huruf zai, huruf sin, huruf shin, huruf sad, huruf dad, huruf ta, huruf za, huruf ain, huruf ghin, huruf fa, huruf qaf, huruf kaf, huruf lam, huruf nun, huruf waw, huruf ha dan huruf ya. Jikalau kita lihat pada jumlah huruf ini, huruf yang tiada adalah huruf ba dan huruf mim. Ini kerana apabila mim bertanda sukun atau bertanda mati dan selepasnya huruf ba dan juga huruf mim, maka di bacaan tersebut bukan kita katakan atau kita sebut sebagai izhar syafawi. Kita lihat pula pada contoh bacaan atau contoh perkataan yang terdapat hukum izhar syafawi apabila huruf mim bertanda mati atau bertanda sukun dan selepasnya terdapat huruf alif atau huruf hamzah. Kita lihat pada contoh yang diberi. Lihat pada huruf yang bertanda merah yang bergaris, iaitu huruf mim bertanda sukun atau bertanda mati dan selepasnya terdapat huruf hamzah. Maka di sini huruf mim perlu disebut dengan jelas dan terang tanpa dengung. Maka kita akan baca lahum alihah, lahum alihah. Kita tidak boleh membaca dengung pada huruf mim seperti ini, lahum alihah, lahum alihah. Bacaan dengung seperti ini adalah salah dan tidak betul kerana kita telah dengungkan pada huruf mim pada tempat yang tidak sepatutnya. Kerana izhar syafawi perlu dibaca dengan jelas dan terang pada sebutan dan bacaan huruf mim bertanda sukun. Lahum alihah, lahum alihah. Lihat pula pada contoh mim mati bertemu huruf ta. Lihat pada contoh yang diberi. Lihat pada huruf yang bergaris dan berwarna merah
mim bertanda sukun dan selepasnya adalah huruf ta. Perlu disebut atau dibaca dengan jelas dan terang. Kita akan baca an'amta, an'amta. Lihat pula pada contoh huruf mim bertanda sukun bertemu huruf jim selepasnya. Lihat pada contoh huruf yang berwarna merah dan bergaris. Perlu dibaca terang dan jelas. Lahum ja'alu, lahum ja'alu. Lihat pula pada contoh seterusnya, iaitu huruf mim bertanda sukun dan selepasnya huruf ha. Contoh yang diberi, lihat pada huruf yang berwarna merah dan bergaris. Kita akan baca wa yamhu, wa yamhu. Lihat pula pada contoh mim bertanda sukun dan selepasnya adalah huruf kha. Contoh yang diberi, lihat pada huruf yang berwarna merah dan bergaris. Lahum khazanatuha, lahum khazanatuha. Lihat pula pada contoh huruf mim bertanda mati dan selepasnya adalah huruf dal. Lihat pada huruf yang berwarna merah dan bergaris, itu adalah izhar syafawi. Perlu dibaca terang dan jelas. Fadamdama, fadamdama. Lihat pula pada contoh mim bertanda sukun dan selepasnya adalah huruf zal. Lihat pada contoh yang diberi huruf berwarna merah dan bergaris. Kita akan baca lakum dzunubakum, lakum dzunubakum. Lihat pula pada contoh yang diberi mim bertanda mati dan selepasnya adalah huruf ra. Lihat pada huruf berwarna merah dan bergaris, perlu dibaca jelas dan terang. Kita akan baca amrina, amrina. Contoh seterusnya, contoh mim bertanda mati dan selepasnya adalah huruf zai. Lihat pada contoh yang diberi, lihat pada huruf yang berwarna merah yang digariskan di bawahnya. Kita akan baca dengan terang dan jelas. Kita akan baca ramzan, ramzan. Contoh seterusnya adalah mim bertanda mati, selepasnya huruf sin. Huruf yang bergaris, sila lihat, adalah mim bertanda sukun atau bertanda mati, selepasnya adalah huruf sin. Perlu dibaca terang dan jelas. Kita akan baca tumsuna, tumsuna. Contoh seterusnya adalah mim bertanda mati bertemu selepasnya huruf shin. Lihat pada huruf yang berwarna merah dan bergaris. Yamshuna, yamshuna. Contoh seterusnya adalah mim mati bertemu huruf sad. Lihat pada contoh yang diberi dan huruf yang berwarna merah yang digariskan di bawahnya adalah mim bertanda mati, selepasnya adalah huruf sad. Perlu dibaca terang dan jelas. Kuntum sadiqina, kuntum sadiqina. Lihat pula pada contoh berikutnya, iaitu mim bertanda mati, selepasnya huruf dad. Contoh yang diberi, lihat pada huruf yang berwarna merah dan bergaris. Kita akan baca amdi, amdi. Contoh berikutnya adalah mim bertanda mati, selepasnya adalah huruf ta. Lihat pada huruf yang bergaris. Lahum ta'amun, lahum ta'amun. Contoh berikutnya apabila mim mati bertemu huruf za. Lihat pada contoh yang diberi, mim bertanda mati, selepasnya huruf za. Kita akan baca wa antum zalimuna, wa antum zalimuna. Contoh berikutnya adalah mim bertanda mati, selepasnya adalah huruf ain. Lihat pada huruf yang bergaris dan berwarna merah. Kita akan baca jam'an, jam'an. Contoh berikutnya huruf mim mati bertemu huruf ghain. Lihat contoh yang diberi. Lahum ghurafun, lahum ghurafun.
Lihat pula pada contoh berikutnya, iaitu huruf mim mati bertemu huruf fa. Lihat pada contoh yang diberi. Lihat pada huruf yang berwarna merah yang digariskan di bawahnya. Ini adalah izhar syafawi. Perlu dibaca dengan terang dan jelas pada huruf mim bertanda mati atau bertanda sukun. Kita akan baca lahum fiha, lahum fiha. Contoh berikutnya iaitu mim bertanda mati dan selepasnya adalah huruf qaf. Lihat pada contoh yang diberi. Contoh yang diberi warna merah dan bergaris. Sila perhatikan, huruf mim bertanda mati, selepasnya adalah huruf qaf. Ini adalah izhar syafawi. Perlu dibaca jelas dan terang pada huruf mim bertanda mati. Kita akan baca lahum qulubu, lahum qulubu. Lihat pula pada contoh berikutnya, iaitu pada contoh mim bertanda mati dan selepasnya huruf kaf. Lihat pada contoh yang diberi. Lihat pada huruf berwarna merah adalah mim bertanda mati, selepasnya huruf kaf adalah izhar syafawi. Kita akan baca yamkuruna, yamkuruna. Contoh berikutnya iaitu pada huruf mim bertanda mati, selepasnya huruf lam. Lihat pada contoh yang diberi. Contoh yang berwarna merah. Lihat, kita perlu baca jelas dan terang pada huruf mim bertanda mati. Wa umli, wa umli. Contoh berikutnya adalah mim bertanda mati, selepasnya adalah huruf nun. Lihat pada contoh yang diberi. Lihat juga pada huruf berwarna merah yang bergaris adalah izhar syafawi. Lahum nasibun, lahum nasibun. Lihat pula pada contoh berikutnya, mim bertanda mati, selepasnya adalah huruf waw. Lihat pada contoh yang diberi. Pada huruf berwarna merah dan bergaris adalah izhar syafawi. Perlu dibaca jelas dan terang pada huruf mim bertanda mati. Kita akan baca amwalukum, amwalukum. Contoh berikutnya adalah contoh yang terakhir, iaitu mim bertanda sukun atau bertanda mati, selepasnya huruf ya. Lihat pada contoh yang diberi. Contoh ini, lihat pada huruf yang berwarna merah yang bergaris, mim bertanda mati atau bertanda sukun, selepasnya adalah huruf ya. Ini adalah izhar syafawi. Maka huruf mim bertanda mati atau mim bertanda sukun mesti dan perlu dibaca dengan jelas tanpa dengung. Maka kita akan baca umyanan, umyanan. Sekian sahaja perkongsian saya pada kali ini berkaitan hukum tajwid, hukum izhar syafawi. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan, ilmu yang dikongsikan, kita dapat perhatikan dan kongsikan pula kepada mereka yang memerlukan dan berhajat kepada ilmu ini. Sekian, sehingga bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.